Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton yang dikasihi. Saya Nasha Zana binti Masih selaku pengacara anda hari ini di Bicara Pagi berlangsung dari rumah. Kita akan mengupas dan membicarakan tentang tajuk kemurungan. Adakah anda mengalami kemurungan tetapi tidak menyadarinya? Ataupun anda tahu orang sekeliling anda menghadapi kemurungan tetapi anda tidak tahu cara bagaimana untuk menolong mereka? Tajuk yang akan kami bincangkan hari ini iaitu berkaitan dengan kemurungan dapat membantu anda. Saya tidak berseorangan, tapi saya ditemani oleh 3 orang panel dan seorang bekas penyakit kemurungan. Panel yang pertama iaitu Profesor Nur Azmira binti Muhammad Rafi, pakar psikologi dari Pusat Pakar Psikologi Kuala Lumpur. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Okay. Seterusnya, panel yang kedua ialah Dr. Nur Fatin Zulaika binti Muhammad Zaki dari Dr. Medical Klinik Bandar Baru Bangi. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, panel yang ketiga iaitu Profesor Amira Fazina binti Syarkawi, pakar psikiatrik Hospital Selayang Selangor. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Akhir sekali, seorang bekas pesakit kemurungan ini berkongsi pengalaman beliau iaitu Encik Muhammad Zahid bin Muhammad Nizam, bekerja sebagai penghantar makanan dan berasal dari Gombak Selangor. Apa khabar, Encik? Alhamdulillah, masih dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Okay. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada Prof. Amira. Orang ramai selalu berfikir bahawa kemurungan ini adalah seperti sakit mental yang sakit mental. Saya ingin tahu, adakah ia benar ataupun hanya bualan orang sahaja? Saya juga ingin tahu maksud sebenar kemurungan ini. Boleh Prof terangkan dengan lebih lanjut? Terima kasih kepada pengacara yang sudi bertanya. Kemurungan ialah salah satu kategori gangguan psikiatri yang melibatkan gangguan pada emosi individu. Lazimnya, individu yang menderita gangguan kemurungan akan menunjukkan rasa sedih, murung, rasa rendah diri, tidak permaya, putus asa dan sering menyalahkan diri sendiri di atas setiap perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Rasa sedih yang dialami oleh individu yang menderita gangguan kemurungan adalah berbeza daripada rasa sedih yang dialami oleh individu berhadapan dengan sesuatu peristiwa yang traumatik. Pada kebiasaannya, rasa sedih yang dialami oleh individu yang berhadapan dengan sesuatu peristiwa traumatik adalah tindak balas normal dan kebiasaannya perasaan sedih tersebut akan hilang dalam tempoh masa yang singkat. Situasi ini berbeza bagi individu yang menderita gangguan kemurungan. Perasaan sedih tersebut boleh berlaku dalam tempoh berpanjangan sama ada setiap waktu di panjang hari atau juga berlarutan sehingga berminggu-minggu. Lazimnya gangguan yang dialami akan mengganggu fungsi individu sehingga merosotan dalam aspek hubungan sosial, pekerjaan dan lain-lain fungsi individu. Diagnosis gangguan kemurungan akan dilakukan oleh pakar psikiatri dengan individu yang disyaki menghadapi gangguan mental menerusi temu bual apabila individu menunjukkan adanya simptom-simptom gangguan kemurungan. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Symptom gangguan kemurungan, Mental Disorder edisi kelima, kriteria utama diagnostik gangguan kemurungan utama major depression ialah apabila individu menunjukkan adanya simptom gangguan kemurungan dalam tempoh yang berpanjangan sama ada hampir setiap waktu di sepanjang hari atau gangguan berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu. DSM-5 juga mencirikan diagnosis gangguan kemurungan utama berdasarkan simptom tertentu iaitu apabila individu menunjukkan ketidakstabilan emosi seperti rasa tertekan, murung, pilu, tidak bersemangat atau individu hilang minat atau keseronokan hampir kesemua aktiviti dulu yang digemari sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu. Kadang-kadang simptom gangguan kemurungan utama sukar untuk diperhatikan menerusi perubahan emosi individu, namun ia boleh dikenal pasti menerusi ekspresi wajah dan sikap cemas individu semasa proses temu bual di antara pakar psikiatri dengan pesakit. Terdapat juga sebilangan individu yang menghadapi gangguan kemurungan utama menyatakan simptom gangguan kemurungan berdasarkan ciri-ciri somatik seperti rasa letih, tidak bertenaga atau rasa sakit badan. Lazimnya,
Individu yang menderita gangguan kemurungan utama akan menunjukkan perasaan cepat marah atau dalam sesuatu perkara, dan individu berkenaan juga cenderung untuk menyisihkan diri dan menyendiri dan mengelak dari terlibat dalam sebarang aktiviti. Bahkan individu yang mengalami gangguan kemurungan juga menunjukkan perubahan atau hilang minat dan keinginan terhadap sesuatu seksual. Itu saja. Terima kasih, Prof. Okey, seperti yang semua orang tahu, kemurungan ini boleh terjadi kepada sesiapa Internet okey tak tu? Aku dah Mira tak jalankan slide ke? Tu. Tak bergerak. Ya. Tadi masa Seperti yang semua orang tahu, kemurungan ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, orang rasa maupun perempuan. Saya ingin bertanya kepada Prof. Azmira, siapakah yang berisiko untuk mengidap kemurungan ini? terima kasih kepada pensyara kerana bertanya. Masalah kemurungan ini boleh dihidap oleh semua peringkat umum kecuali bayi. Kerana bayi tidak mengetahui perihal di dunia yang boleh membuatkan mereka kemurungan. Biasanya, kemurungan boleh berlaku pada kanak-kanak yang berumur 7 tahun dan ke atas sehingga mereka yang mencapai usia tua. Saya akan menerangkan secara terperinci mengenai mereka yang berisiko untuk menghadap kemurungan ini. Mereka yang berisiko untuk menghadapi masalah kemurungan adalah mereka yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas tetapi berulang kembali. Kemurungan ini boleh kembali apabila kita merasa sedih yang berpanjangan tanpa memberitahu orang lain tentang permasalahan yang kita hadapi. Selain itu, mereka yang mempunyai ahli keluarga yang menghidap kemurungan juga berisiko untuk menghidap kemurungan kerana ia merupakan penyakit genetik yang diwarisi oleh mereka dari turun-temurun. Kemudian, ini sering terjadi kepada mereka yang sudah mencapai usia tua yang mudah menghidap penyakit kronik seperti kanser, diabetes, hipertensi, sakit buah pinggang, stroke, sakit jantung atau kesakitan berpanjangan. Penyakit ini boleh berlaku kepada orang yang menghidap penyakit apabila mereka terlalu memikirkan penyakit yang mereka hadapi, jadi berpotensi untuk menghidap kemurungan. Seterusnya, mereka ini sering terjadi kepada masyarakat kita sekarang iaitu kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Okey. Apabila kita menyayangi mereka yang telah pergi lebih dari segala di dunia akan lebih mudah dipanggil mereka yang tidak menerima hakikat pemergian seseorang lebih mudah menghidap kemurungan kerana sedih berpanjangan. Disebabkan sedih berpanjangan juga boleh membuat individu menjadi gila jika tidak dibendung dengan kadar segera. Kita boleh ambil contoh seperti Ikram Rizli yang kehilangan bapa tersayang dan kini dia mendapat kemurungan. Jadi, sudah terbukti kemurungan merupakan perkara yang berbahaya. Ibu bapa yang bercerai juga boleh membawa kepada kemurungan kepada pasangan tersebut jika salah seorang daripada mereka yang tidak menerima keputusan yang dibuat oleh sesuatu individu. Bukan sahaja ibu bapa, malah anak-anak yang mempunyai masalah keluarga seperti ibu bapa bercerai, ibu bapa bergaduh di depan anak-anak juga boleh menghidap masalah kemurungan. Jadi sebab itulah kita patut elakkan ibu bapa bergaduh di depan anak-anak kerana ia membawa ke arah negatif kepada anak-anak dalam jangka masa panjang. Seterusnya, mangsa penderaan. Contohnya didera oleh ibu bapa. Kalau dapat kita lihat sekarang di Malaysia banyak isu-isu serta sedih keluar di televisyen, buletin TV3 mahupun di media sosial mengenai penderaan kanak-kanak lebih teruk apabila melibatkan kematian. Jika kita pandang dari sudut jenayah, selalu ianya terjadi sama ada ibu bapa tersebut mempunyai masalah seperti gila ataupun masalah mental. Jadi boleh membawa kepada gejala negatif jika kanak-kanak tersebut melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh ibu bapa mereka. Perkara ini perlu diambil serius kerana mereka merupakan insan yang masih kecil, perlu diberikan kasih sayang bukannya gangguan emosi daripada orang terdekat. Kanak-kanak atau para remaja yang dibuli di sekolah juga berpotensi untuk mendapat kemurungan kerana tidak dapat mengelak perkara tersebut untuk dihentikan. Jadi dalam jangka masa panjang ia akan menjadi lebih teruk.
Jadi, apabila mereka tiada keberanian untuk melawan dan terus merelakan diri untuk dibuli, mereka akan menghidap kemurungan. Untuk membendung perkara tersebut, jika di sekolah, pihak sekolah memainkan peranan penting dalam mengawal serta memantau mereka yang samseng di sekolah. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Kurang kasih sayang daripada ibu bapa juga boleh membuatkan mereka ini menjadi samseng. Jadi kita perlulah awasi anak-anak kerana kita tidak mahu ianya impak kepada orang lain. Kesian mereka yang dibuli. Pergi ke sekolah ingin menuntut ilmu, tetapi perkara yang lain terjadi. Kadang-kadang mereka yang dibuli tidak ingin melaporkan kepada ibu bapa mereka kerana tidak mahu ibu bapa mereka risau tentang keselamatan anak-anak mereka. Boleh jadi mereka khawatir ibu bapa datang ke sekolah lalu memarahi mereka yang samseng tersebut. Jadi mereka takut ianya akan memberikan kesan buruk kepada mereka. Jadi itulah sebabnya ia boleh berlaku kemurungan kerana masalah tersebut dipendam berseorangan. Akhir sekali, krisis ekonomi seperti yang kita lihat, dunia sekarang yang sedang dilanda COVID-19, banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja, jadi mereka mempunyai masalah kewangan kerana bos mereka yang tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Jadi mereka cenderung mendapat tekanan untuk menyara hidup, terutamanya mereka yang mempunyai keluarga untuk disara serta perlu membayar bil rumah, kereta. Jadi disebabkan terlampau berfikir dan sukar mencari solusi. Sukar untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah, mereka lebih mudah menghidap kemurungan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Prof di atas penjelasan yang sudah semestinya memberi banyak manfaat kepada penonton. Saya ingin bertanya kepada Prof Almira, apakah punca atau faktor untuk seseorang mendapat penyakit kemurungan ini? Apa? Sudah. Terima kasih Prof di atas penjelasan yang sudah semestinya memberi banyak manfaat kepada penonton. Saya ingin bertanya kepada Prof Almira, apakah punca atau faktor untuk seseorang mendapat penyakit kemurungan ini? Lazimnya kemurungan Silakan, bermula pada zaman dewasa. Lazimnya kemurungan bermula pada zaman dewasa, tetapi ia juga boleh berlaku pada segenap usia termasuk zaman kanak-kanak. Para penyelidik percaya bahawa kemurungan boleh berpunca daripada gabungan faktor genetik, persekitaran dan psikologi. Antara punca kemurungan yang dapat dikaji ialah sejarah kemurungan diri atau keluarga. Selalunya jika kita mempunyai penyakit, ia akan turun kepada ahli keluarga kita. Contohnya penyakit kencing manis. Apabila seseorang daripada pewaris kita yang ada kencing manis, ia akan turun kepada anak cucu kita. Begitu juga seperti kemurungan, kerana kemurungan ini akan berjangkit kepada ahli keluarga sendiri. Sekiranya kita mempunyai keluarga yang ada kemurungan, maka kemungkinan ahli keluarga yang lain berisiko untuk mendapati penyakit kemurungan. Selain itu, kemungkinan ahli keluarga tersebut mengalami penderaan sejak kecil akibat dipukul oleh ibu bapa dan takut untuk memberitahu orang lain dan tiada tempat untuk berlindung. Ini menyebabkan tahap kemurungan dalam diri semakin meningkat. Selain itu, ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit tertentu seperti diabetes, kanser, penyakit jantung dan penyakit Parkinson. Selain itu, kemurungan yang dialami boleh mengakibatkan penyakit kemurungan ini menjadi lebih teruk. Apabila kita mengambil ubat-ubatan yang berlebihan, ia akan memberi kesan negatif pada jangka masa yang panjang. Contohnya akan membawa kepada kemurungan disebabkan oleh kandungan yang ada pada ubat tersebut. Selain itu, apabila seorang itu tidak boleh menerima kenyataan tentang dirinya mengalami penyakit pada usia yang muda, tahap kemurungan juga akan meningkat. Disebabkan mereka risau untuk menjalani kehidupan yang akan datang kerana usia yang masih muda. Seterusnya ialah trauma, tekanan atau perubahan yang besar dalam diri
dalam hidup seseorang. Sekiranya seseorang itu mempunyai tekanan dalam pembelajaran akibat ibu bapa selalu menekan mereka untuk belajar sepanjang masa, hal ini akan meningkatkan tahap kemurungan yang tinggi dalam usia yang muda. Selain itu, perubahan yang besar dalam hidup seperti tanggungjawab atau komitmen yang dihadapi sebagai ketua keluarga yang baru mendirikan rumah tangga. Kemungkinan para suami tersebut sering diasah oleh isteri, ibu mertua dan sebagainya. Akhir sekali, penggunaan media sosial yang berlebihan, terutamanya jika melibatkan buli cyber. Hal ini akan menyebabkan seorang individu yang mengalami kemurungan yang melampau, menyebabkan kecaman, tumahan kata-kata yang dilemparkan kepada seseorang individu tersebut. Selain itu, permainan video juga boleh menyebabkan terjadinya kemurungan kerana mereka akan stres sekiranya kalah dalam permainan video dan lama kelamaan mereka akan mengalami kemurungan tanpa mereka sedari. Terima kasih, Prof. Okay, sekarang saya ingin bertanya kepada Encik Zahid, selaku bekas pesakit kemurungan ini. Bagaimanakah Encik Zahid dapat mengetahui bahawa Encik Zahid mengidap kemurungan? Kisah ini sebenarnya kira-kira dalam setahun yang lepas, pada tanggal 20 Julai 2020, saya mengalami masalah tidur yang kronik. Memang tak boleh tidur apa semua, dan saya juga hilang selera makan saya. Selama berbulan juga saya hilang selera makan saya. Bagi saya perkara ni mengajar saya erti kesabaran, dan benda ni sebenarnya betul-betul mengujilah saya. Saya anggapkan perkara ini adalah rancangan Allah SWT untuk memberikan hidayah kepada saya. Sedikit sebanyak perkara ini banyak mengajar saya lah. Kalau Encik Zahid tidak keberatan, bolehkah Encik Zahid kongsikan kepada kami apakah punca Encik Zahid mengidap kemurungan ini? Punca yang sebenarnya yang terjadi dalam hal saya ni sebenarnya hal keluarga lah, dalam terjadi hal-hal dalam keluarga. Perkara ini menyebabkan saya mengalami tekanan yang tinggi dengan hal kerja lagi, dengan persekitaran tempat yang saya bekerja, dengan customer. Saya berjumpa ada yang customer macam ni, customer macam tu, membuatkan saya sedikit sebanyak membuatkan saya mengalami tekanan hari demi hari. Dan perkara ini juga bertambah lagi membuatkan saya murung apabila saya kehilangan seorang sahabat saya, arwah kawan saya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya, dan dia meninggal di tempat kejadian. Perkara ni ibarat macam saya ni dah jatuh ditimpa tangga lagi. So perkara ni betul-betul buat saya betul-betul jatuh lah bagi saya perkara ni. Saya memang, benda ni memang tekanannya tinggi lah dekat saya. Terima kasih Encik Zahid kerana sudi kongsi kepada kami. Okey. Apakah tanda-tanda seorang itu mengidap kemurungan? Adakah perwatakan seorang itu pelik atau bagaimana? Boleh Prof Azmira kenalkan dengan belanja? Okey, mereka yang mempunyai tanda-tanda kemurungan sudah semestinya mempunyai perwatakan yang pelik dan berbeza. Tanda-tanda kemurungan kita boleh nampak dengan mudah dalam beberapa perkara. Contoh seperti yang sering dan kerap dialami oleh mereka yang mengidap kemurungan ialah kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan. Bagi mereka yang mengalami gejala ini, mereka sering merasa sedih, tetapi sedih sepanjang hari dan hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu. Perasaan ini juga boleh berterusan tanpa pulih. Ini merupakan keadaan kemurungan yang kritikal dan ada juga yang boleh hilang. Seterusnya, mereka hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasa mendatangkan keseronokan. Petanda ini sama seperti contoh dulu kita selalu keluar berseronok bersama kawan-kawan. Petanda ini sama seperti kita lebih cenderung duduk di rumah kerana kenikmatan berseronok bersama rakan telah hilang dan kita lebih memilih mengasingkan diri bersedia di rumah tanpa sebarang gangguan. Selain itu,
Mereka mudah rasa putus asa kerana bagi mereka walaupun berusaha sekuat mana sekalipun, mereka akan rasa yang mereka akan gagal. Kerana mereka tidak mempunyai dan mempercayai diri sendiri serta berasa seperti tiada harga diri, tiada makna dan lebih memikirkan tentang kehilangan berbanding kejayaan. Mereka yang mempunyai gejala kemurungan juga mudah timbul perasaan bersalah walaupun perkara tersebut merupakan perkara yang remeh dan mula menyalahkan diri sendiri kerana tidak menjadi yang terbaik kepada orang lain serta merasakan diri tidak guna untuk hidup. Mereka yang mempunyai kemurungan juga akan ada perasaan atau percubaan membunuh diri. Ini merupakan perkara yang serius yang kita perlu elakkan. Situasi ini merupakan simptom yang paling serius seperti anda kerap berasa ingin membunuh diri atau merancang cara untuk menamatkan riwayat hidup. Selain itu, mempunyai masalah gangguan tidur iaitu corak tidur berubah, contohnya seperti bangun terlalu awal, kurang jam tidur iaitu kurang dari 8 jam atau berlebihan tidur yang lebih daripada 12 jam. Seterusnya, perubahan selera makan atau berat badan yang menurun. Kemurungan mendorong kepada pertambahan berat badan atau pengurangan berat badan. Ianya bergantung kepada individu tersebut. Akhir sekali, tahap baran meningkat. Contohnya anda menjadi cepat marah lebih daripada biasa. Tahap toleransi anda rendah. Anda tidak mahu mendengar pendapat orang lain dan mudah marah walaupun disebabkan oleh perkara yang kecil. Terima kasih atas penerangan tersebut. Ini saya berbalik kepada Encik Zahir. Selepas saja Encik Zahir mengetahui bahawa Encik Zahir menghidap kemurungan, apakah tindakan Encik Zahir? Tindakan pertama yang saya buat adalah saya mencari kawan-kawan ataupun orang-orang yang saya percaya untuk saya luahkan, untuk saya ceritakan tentang masalah saya, kenapa saya berada dalam isu kemurungan ni. So saya akan bagi tahu kepada mereka, ceritakan tentang mereka. So dalam tindakan ini sebenarnya banyak jugalah membantu saya, macam saya boleh nampak kawan-kawan baik saya membantu saya. Kawan-kawan saya juga memberi nasihat saya berjumpa dengan doktor pakar. So selepas tu tindakan yang kedua yang saya buat adalah saya terus pergi berjumpa dengan doktor pakar dan doktor pakar memberikan saya nasihat agar lebih mencari ketenangan. Doktor juga memberikan saya ubat dan doktor akan bertemu saya setiap kali 3 bulan sekali akan berjumpa dengan doktor semula lah untuk kita follow up saya punya hal kemurungan. Ya, itu saja tindakan. Apakah yang perlu dilakukan selepas seseorang itu menghidap kemurungan? Bolehkah Dr. Fatimah memberi cadangan cara untuk mereka mengatasi kemurungan ini? Kemurungan atau gangguan kemurungan merupakan penyakit psikologi yang bercirikan perasaan sedih yang berterusan, kekosongan, berputus asa, tidak berdaya, perasaan rasa diri tidak berguna dan rasa bersalah. Ia merupakan tindak balas fizikal, emosi dan juga mental yang dialami oleh seseorang atas desakan sesuatu perkara. Justeru, wajar kita bincangkan cara-cara seseorang tersebut untuk mengatasi kemurungan sebagai panduan kepada masyarakat hari ini. Saya ingin kongsikan beberapa kaedah terbaik untuk membendung penyakit kemurungan ini. Antaranya adalah dengan mempelajari kawalan emosi sendiri. Sekiranya anda mengalami tekanan, anda perlu mengikuti kaedah ini secara berturutan, iaitu bertenang, bernafas secara dalam, berkata pada diri sendiri, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beriadah serta berfikiran positif. Kaedah ini juga baik untuk menangani tekanan darah tinggi yang menyumbang kepada punca stres. Dengan kaedah yang diutarakan, kita dapat mencegah perkara negatif dari terus berlaku. Di samping itu, kemurungan boleh diatasi dengan cara berkongsi masalah atau bercerita tentang perkara yang dilalui kepada individu yang dipercayai atau yang lebih pakar. Tindakan ini bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan, malah menunjukkan teladan dan tahap profesional
yang lebih baik. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi kemurungan adalah dengan melakukan aktiviti riadah seperti bersenam atau bersukan. Umum mengetahui bahawa aktiviti riadah mendatangkan pelbagai manfaat. Tambahan pula, permainan sukan mewujudkan semangat setiap kawan dan kerjasama di mana satu bentuk kepuasan akan diperoleh. Bagi golongan dewasa yang berkerjaya dan mempunyai kekurangan masa untuk beriadah, seharusnya meluangkan masa di hujung minggu untuk bersukan sekurang-kurangnya 30 minit. Kesannya, badan yang cergas akan membentuk minda sihat dan tekanan atau kemurungan dapat diatasi. Jika dilihat pada sudut Islamiah, tekanan dapat dielakkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini demikian kerana ketenangan hati dan segala urusan duniawi adalah kurniaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Maka, kita seharusnya sentiasa bermuhasabah diri sama ada perkara atau kehidupan yang kita jalani seiring dengan ajaran dan kehendak beliau. Setiap agama mengetengahkan konsep kebaikan dan nilai-nilai murni supaya kita tidak terjerumus dalam lembah duniawi yang tidak kekal dan hanya bersifat sementara. Sebagai seorang Muslim, ibadat solat merupakan tiang agama dan membantu menenangkan hati dan minda. Tambahan pula, segala perbuatan dalam solat diiktirafkan atau ditafsirkan sebagai bentuk senaman ringan. Lantaran itu, pendekatan diri kepada Sang Pencipta bukan sahaja memberi ketenangan, malah menunjukkan jalan yang benar dan diperlukan oleh manusia yang lemah seperti kita untuk meningkatkan kerohanian. Izharnya, kekuatan rohani akan menzahirkan ketahanan jasmani terhadap apa sahaja masalah yang timbul. Kesimpulannya, terdapat banyak cara untuk mengatasi kemurungan. Dengan kesedaran masyarakat yang semakin baik terhadap perkara ini, ramai pihak seharusnya mengembleng tenaga bagi memperkenalkan mekanisme kawalan terhadap kemurungan yang dihadapi oleh ahli masyarakat. Itu saja. Terima kasih Dr. Fatin. Sekarang saya ingin bertanya kepada Dr. Fatin, adakah kemurungan ini mempunyai rawatan untuk memulihkannya dan bagaimana rawatan tersebut dijalankan? Boleh Dr. Fatin beri keterangan yang lebih lanjut? Okey, ya, boleh. Penyakit ini perlu mendapatkan rawatan awal untuk sembuh dan tidak mahu bertambah teruk. Pesakit yang mempunyai simptom kemurungan perlulah segera berjumpa doktor. Jika ada tanda-tanda tersebut, pesakit perlu dipastikan tidak berada dalam keadaan bunuh diri dan berbahaya. Jika pesakit ingin membahayakan diri, pesakit akan terus dirujuk ke hospital atau jika pesakit ingin membahayakan diri, pesakit akan terus dirujuk ke hospital dan mendapat rawatan di sana. Rawatan terbagi pada dua, iaitu penggunaan ubat atau rawatan psikoterapi. Terdapat beberapa jenis ubat yang boleh digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami masalah ini. Ia adalah selective serotonin reuptake inhibitors. Sebagai contoh, fluvoxamine, sertraline, fluoxetine dan citalopram. Yang kedua, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Sebagai contoh, aripiprazole. Yang ketiga, tricyclic antidepressants. Sebagai contoh, clomipramine dan desipramine. Rawatan melalui psikoterapi pula ialah dilakukan oleh ahli psikologi akan menggunakan beberapa teknik untuk membantu perubahan dalam diri seseorang mengikut cara yang betul bagi membantu mereka menyelesaikan masalah, membentukkan sesuatu kepercayaan, membentukkan pegangan dan juga emosi orang tersebut. Terdapat beberapa terapi dalam rawatan ini iaitu cognitive behavioral therapy, interpersonal terapi dan beberapa jenis lagi psikoterapi. Selain itu, terdapat juga proses pemulihan yang dibuat di hospital sekiranya ia memerlukan latihan yang lebih komprehensif. Antara latihan pemulihan dan rehabilitasi yang disediakan ialah pemulihan penjagaan dan kebersihan diri,
pemulihan aktiviti harian dan minat, pemulihan domestik, penilaian dan pemulihan kognitif dan tingkah laku, penilaian dan pemulihan sosial, penilaian kefungsian kerja serta latihan kemahiran kerja. Seterusnya Dr. Fatin, di manakah pesakit kemurungan ini mendapat rawatan? Ada beberapa tempat untuk pesakit mendapatkan rawatan dengan kos yang berpatutan. Antaranya saya suggestkan Pusat Kesihatan Mental Community iaitu Mentari. Mentari adalah pusat kesihatan yang menerima case walk-in. Ujian saringan untuk tentukan tahap kesihatan mental juga boleh dilakukan dan akan dibawa berjumpa dengan doktor atau kaunselor jika perlu. Rawatan ini di pusat ini lebih tumpukan kepada rawatan psikososial seperti kaunseling dan psikoterapi. Sesuai untuk yang tak nak bergantung pada ubat-ubatan sahaja. Pusat ini mudah didapatkan kerana ada di seluruh Malaysia dan antara tempat yang paling banyak di Selangor. Pusat ini, seterusnya, Hospital Government. Seseorang perlu mendapatkan surat rujukan dan membuat temu janji sebelum rawatan dilakukan. Yang ketiga, selain itu, Klinik Psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Di samping itu, khidmat talian juga ada seperti Befrienders. Befrienders adalah sebuah khidmat talian bantuan dan sokongan emosi yang dikendalikan oleh sukarelawan. Platform ini sangat sesuai untuk individu yang tidak mempunyai tempat untuk meluahkan perasaan kerana talian Befrienders aktif 24 jam sehari. Jadi bagi yang rasa diri itu memerlukan bantuan tapi tidak tahu mula dari mana, saya sarankan mengambil dulu ujian Depression, Anxiety, Stress CAL, DASS. Ia adalah ujian saringan bertulis percuma untuk mengenal pasti tahap kemurungan, kerisauan dan stres seseorang. Terima kasih Dr. Fatin. Okey. Prof Amira, sebagai pakar psikiatri, apakah tindakan Prof kepada pesakit kemurungan ini dan sebagai pesakit, apakah yang perlu mereka lakukan? Ramai orang mengalami masalah kemurungan dan kebimbangan. Masalah-masalah ini boleh menyebabkan seseorang merasa sedih, takut, juga membunuh diri. Ia boleh menjejaskan pekerjaan, hubungan dan kualiti hidup mereka. Kemurungan dan kebimbangan boleh berlaku disebabkan masalah peribadi, kewangan, sosial dan juga penjagaan atau kesihatan. Tindakan saya pada pesakit kemurungan ini adalah dengan cara penjagaan kerjasama merupakan satu cara inovasi untuk merawat kemurungan dan kebimbangan. Cara ini melibatkan beberapa pakar kesihatan kerjasama dengan seorang pesakit untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Cara penjagaan kerjasama sering melibatkan seorang doktor perubatan, pengurus kes, mempunyai latihan dalam kemurungan dan kebimbangan dan pakar kesihatan mental seperti ahli psikiatri. Pengurus kes mempunyai hubungan rapat dengan pesakit itu dan menetapkan penjagaannya bersama-sama dengan doktor perubatan dan pakar. Pengurus kes boleh menawarkan bantuan melalui ubat-ubatan atau akses dengan terapi bercakap untuk membantu pesakit menjadi lebih baik. Pesakit perlulah mempunyai sikap keyakinan dalam diri dan melatih diri untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Selain itu, pesakit juga perlu mengelakkan diri daripada memendam perasaan dan mengikut menasihat pakar mereka supaya mereka dapat pulih dengan baik. Itu je. Terima kasih Prof. Amira. Soalan terakhir saya ingin ajukan kepada Encik Zahin. Apa pandangan orang kenalan rapat Encik Zahin apabila mereka mengetahuinya, adakah buruk atau baik? Jika buruk, bagaimanakah Encik Zahin mengatasinya? Ini kerana orang ramai selalu berpendapat bahawa kemurungan ini seperti pesakit mental yang perlu ke hospital gila. Boleh Encik Zahin kongsikan kepada kami?
Perkara ini sebenarnya memberikan impak besar lah kepada saya. Dia mengajar saya mana satu kawan, mana satu lawan. Sebab bagi saya ada kawan-kawan yang rapat tu memberikan nasihat yang lebih bagus, yang boost up my moral strength. So benda ni tak semua kawan yang akan pandang buruk kepada saya lah. Bagi saya ada setengah kawan yang pandang saya, yang memberikan nasihat kepada saya, memberi sokongan moral. Ada kawan juga yang ada jugalah yang saya agak kecewa dengan kawan-kawan yang saya lebih percaya, tetapi mereka yang mengata di belakang saya seperti saya ni gilakan perhatian. Bagi saya perkara ini adalah normal. Sebab apa? Allah tu nak tunjuk dekat kita yang kita ni di dalam kawan yang bagaimana, golongan kawan yang bagaimana, kawan yang mana membantu ke, kawan yang tidak membantu ke. So di situ saya amat bersyukur juga kerana Allah turunkan ujian ini dan ada juga hikmah di sebalik. Okay, terima kasih Encik Zahid. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta sepatah dua kata atau nasihat daripada Encik Zahid untuk menasihati orang luar yang merasakan diri mereka menghidap kemurungan tetapi mereka malu untuk bersuara. Apakah tindakan yang perlu mereka ambil? Pertama sekali saya amat tegaskan, jagalah solat kerana apa? Allah akan jaga kita semua. Solat 5 waktu bagi yang Islam dan pada bukan yang Islam, sembahyang mengikut agama masing-masing. Kerana apa saya tegaskan solat ini? Kerana agama ini ibarat tiang rumah. Sekiranya tiada tiang rumah maka tiadalah dinding, tiadalah pintu, tiadalah tingkap, tiadalah bumbung. So perkara ini tidak boleh dianggap sambil lewa, kerana jalan yang terbaik bagi kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan bagi orang-orang ini. Jangan terlampaukan mengejar dunia, kerana apa? Apabila kita terlampau mengejarkan dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Saya pernah mendengar nasihat daripada kawan saya, kejarlah akhirat dan dunia akan mengejarmu. Bagi umat Islam, Allah SWT telah menjanjikan kepada kita, siapa yang sembahyang kepadanya maka kita akan berjaya dengan izinnya. Yang keduanya, saya mahu seru kepada semua, perkara yang kita agak terlepas pandang apabila kita bekerja, apabila kita sibuk dalam hal-hal kerja kita adalah ibu kita. Di mana ramai orang yang terlupa dengan ibu kita, keadaan ibu kita sihat ke, keadaan mak kita di kampung sihat ke. So perkara ni kita betul-betul nak keberkatan dalam kehidupan ini, tidak kiralah engkau agama Islam ke, agama bukan Islam ke. Jika kau nak keberkatan dalam kehidupan, jagalah ibu kita semua. Seterusnya, jika ada masalah apa-apa, jangan terlampau memendamkan di dalam hati. Kerana apa? Perkara ini sekiranya kita terlampau memendamkan, dia ibarat menjadi time bomb. Dia akan berdetik dan tiba pada masanya ia akan meletup juga. So perkara ni, oleh itu kita kena carilah seorang peneman ataupun kawan-kawan yang baik ataupun pendengar yang baik untuk kita luahkan isi hati kita. Itu saja nasihat daripada saya kepada semua. Terima kasih Encik Zahid. Okay. Akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel dan juga Encik Zahid kerana sudi meluangkan masa di bicara pagi hari ini yang bertajuk kemurungan. Terima kasih juga kepada semua penonton. Kepada penonton juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menemani kami hingga ke akhir rancangan. Dan saya ingin berpesan kepada semua penonton agar sentiasa menjaga diri dan kesihatan anda. Apatah lagi kita di musim COVID-19 ini, dan jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP agar negara kita dapat pulih seperti sedia kala kembali dari COVID-19 ini. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.